Nama saya Syarni Ana Penutupan S. Nazan, nombor matrik 17DSB 21F2025. Saya ada menentangkan tentang pengenalan etika dan peradaban. Istilah peradaban ialah berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud tamadun. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang ditunjang kepada keluruhan nilai dan kealusan budaya budi perkataan. Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang pengikatan hidupan masyarakat. Ini adalah kemajuan dan pembangunan. Tetapi istilah terhadap berikut meluaskan berbanding tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan untuk ditepi pakai dalam istilah bahasa Melayu. Maksud etika ialah peristiwa moral atau nilai-nilai akhlak, adat, sopan santun yang menjadikan pegangan sesuatu individu atau sesuatu kumpulan manusia. Maksud peradaban pula ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Etika dan peradaban penting dalam sesuatu masyarakat untuk melahirkan masyarakat berkepribadian tinggi. Etika dan peradaban juga penting dengan pokok sikap saling menghormati antara satu sama lain agar kita dapat hidup harmoni dalam masyarakat berbilang kaum agama bagi membina negara. Apakah itu prokoli wilayah alam Melayu, konsep adat, istiadat dan adat resam merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketiga itu yang telah wajib mendukung sistem nilai pemerintahan masyarakat tradisional serta peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Aiman bin Muhammad Azizi daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Nombor matrik saya 17 TSB 21F2003. Pada hari ini saya akan menerangkan susur masa etika dan peradaban ketika era prakolonial. Pada era prakolonial ini, negara ini masih belum dikenali sebagai Malaysia dan juga masih belum lagi dijajah. Pada susur masa pertama ini, etika telah terjelma daripada tingkah laku seharian sama ada formal ataupun tidak, yang disebut sebagai adab, adat dan adat istiadat. Seterusnya, kehidupan seharian masyarakat pada era ini banyak berpandukan kepada sistem nilai dan norma masyarakat. Sebagai contoh, menghormati warga tua merupakan nilai utama khususnya dalam menjaga hubungan yang baik sesama masyarakat. Ada juga falsafah mengatakan kalau tidak ada warga tua maka tidak wujudnya warga muda. Akhir sekali, sebelum kedatangan penjajah Eropah iaitu para kolonial, orang Melayu telah mengamalkan adab sopan yang tinggi seperti menundukkan kepala apabila berhadapan dengan orang yang lebih tua, mencium tangan dan memberikan salam ketika memasuki rumah orang. Dan amalan-amalan ini sudah sebati dengan masyarakat Melayu daripada sejak zaman berzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farid binti Zulkarnain. Nombor matrik saya 17DSB 21F2014. Saya akan membentangkan tentang adab pada zaman prakolonial. Adab merujuk kepada cara berkelakuan, bercakap yang sesuai dengan corak tingkah laku yang diharapkan. Sebagai contoh, mengucapkan terima kasih setelah menerima sesuatu, mengucapkan tolong ketika meminta sesuatu, mengatakan maaf andai telah menyakiti seseorang, dan menghormati orang tua.
Masyarakat yang beradab menunjukkan kemajuan sosial bagi sesuatu tempat. Sebagai contoh, masyarakat di Jepun yang amat menitik beratkan adab dalam kehidupan seharian, membuktikan kemajuan sosial dan kehidupan harmoni dalam sesebuah masyarakat. Menurut Quentrajanigrat, beliau menyatakan bahawa peradaban itu unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang punya sistem teknologi dan masyarakat bandar maju. Berdasarkan daripada pandangan para sejarawan, dapat disimpulkan bahawa adab merupakan kata dasar dari peradaban yang digunakan dalam konteks luas untuk merujuk kepada seluruh atau tingkat pencapaian manusia dan penyebarannya, peradaban manusia ataupun peradaban global, sehingga memiliki maksud kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak, luhur dan mulia. Adab telah wujud sebelum dari zaman prakolonial seperti bersalaman, duduk bersila, makan menggunakan tangan dan lain-lain lagi. Manusia sebagai makhluk beradab bermaksud peribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku adab atau sopan, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. Sopan, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur merujuk kepada perilaku manusia. Orang yang beradab adalah orang yang berkesopanan, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur dalam perilaku, termasuk pula dalam gagasannya. Peradaban tidak hanya merujuk kepada hasil-hasil kebudayaan manusia secara sifat sahaja, tetapi juga wujud pada gagasan dan perilaku manusia. Sebagai satu anggota masyarakat yang beradab, manusia harus seimbang antara kepentingan peribadi dan kepentingan umum. Adab atau etika merupakan inti dari ajaran Islam. Rasulullah SAW pun diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat ke-4, sesungguhnya engkau punya akhlak yang mulia. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesungguhnya aku diutus untuk mempunyai akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Waslan. Nombor matrik saya 17 DSB 21F 2004. Salam sejahtera kepada Ustaz Ridwan. Hari ini saya akan membentangkan topik pada hari ini adalah tajuk adat resam. Sebelumnya pada era pra-kolonial dalam wilayah Melayu, konsep adat istiadat dan adat resam merupakan sebahagian daripada bentuk etika. Ketika itu telah wujud sistem nilai pemerintahan masyarakat tradisional serta peradaban. Adat resam ialah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum, daerah dan lain-lain. Contohnya bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India. Okey. Adat resam juga adalah undang-undang atau had yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun. Maksudnya adat resam ini diamalkan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang lagi, dari semenjak dahulu lagi. Selain itu, contoh adat resam ialah merisik, bertunang, meminang dan lain-lain. Adat resam juga dinilai sebagai tradisi undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun. Sejak sekian lama dan diwariskan oleh nenek moyang, ia adalah sesuatu yang ramai orang lakukan dan telah dilakukan untuk jangka masa yang lama. Biasanya datang dari sesebuah negara, budaya, zaman atau agama sama. Jika ada sesuatu yang biasanya dilakukan dengan cara yang sama, ia mungkin boleh dikatakan sebagai adat kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Terdapat yang keliru secara khusus antara budaya dan asal kaping. Asal kaping adalah rempah yang dituakan amal kebiasaannya, manakala budaya adalah lebih lanjut idea atau sekumpulan adat secara keseluruhan dan suatu kaum atau bangsa. Adat ialah peraturan yang sudah lama diamalkan yang mengakui seluruh aspek kehidupan seperti kelahiran, perkahwinan dan kematian. Hai, saya Krista Junior, anak Gawan. Nombor pendaftaran saya 17 DSB 21 F2013. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu adat istiadat. Adat istiadat adalah
protokol peraturan upacara dalam sesuatu majlis. Ia boleh mengubah adat sedia ada mengikut kesesuaian dan sesuatu tujuan seperti untuk memudahkan membezakan taraf dan pangkat seperti sultan, pembesar dan rakyat dalam sesuatu majlis. Kedudukan posisi simbol kain, bilangan jinjang, tebal, bengkong dan bahagian tanjak juga boleh diubah untuk kegunaan sesuatu majlis. Selain itu, apa yang digunakan dalam adat istiadat hanya diamalkan dalam sesuatu majlis dan bukan harian. Sebab itu, apa yang diamalkan dalam adat istiadat seperti upacara di istana tidak sesuai digunakan sebagai adat harian. Setiap negeri pula mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza. Setiap zaman juga mempunyai perbezaan adat istiadat. Selain itu, apa yang digunakan dalam adat istiadat hanya diamalkan dalam sesuatu majlis dan bukan harian. Sebab itu, apa yang diamalkan dalam adat istiadat seperti upacara di istana tidak sesuai digunakan sebagai adat harian. Setiap negeri pula mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza. Setiap zaman juga mempunyai perbezaan adat istiadat. Kesimpulan yang dapat saya buat daripada mempelajari etika dan peradaban di tanah Melayu pada era prakolonial adalah masyarakat prakolonial ni amat menerapkan adat dan adat istiadat. Kita sebagai generasi baru patut mencontohi masyarakat prakolonial ini kerana adat dan adat istiadat ini merupakan identiti negara kita. Dan selain itu, kita generasi masa kini haruslah meneruskan adat dan adat istiadat ini agar ia tidak ditelan zaman. Sekian, terima kasih.